Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para sahabat member-member yang sudi setia dengan channel ini di Ibn Rijal. Kita masih lagi di dalam siri membicarakan tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab Sulalatus Salatin. Ini merupakan episod kita yang ke-5. Kita telah membicarakan tentang kisah Badang sebelumnya, dan sebelum-sebelum itu kita telah ceritakan tentang kerajaan Singapura dan sebagainya. Maka dalam episod kali ini kita sudah mula nak masuk makin dekat. Sekarang kita akan menyambung pada episod kali ini. Kita nak ceritakan tentang kerajaan Pasai, tentang kisah Raja-Raja Pasai. Kisah yang akan saya bicarakan pada malam ini bersumberkan daripada kitab Sulalatus Salatin, seperti mana perjanjian kita dalam peringkat awal siri ini, iaitu kita menceritakan secara naratif kisah daripada Sulalatus Salatin. Namun kisah yang akan saya bawakan kali ini berkaitan dengan Raja-Raja Pasai. Maka saya juga merujuk kepada dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Ada kisah ini diceritakan dengan lebih panjang dan dia ada terkaitannya di situ. Kalau kita merujuk dalam Sulalatus Salatin, dia bermula dengan catatan kisah tentang Sang Merah Silu. Tetapi kalau kita merujuk dalam hikayat Raja-Raja Pasai, dia bermula dengan lebih awal sikit, cerita tentang dua beradik raja. Jadi saya nak bermula dengan dua beradik raja ini, yang mana manhaj saya kali ini untuk episod kali ini adalah saya integrasikan antara hikayat Raja-Raja Pasai dengan kisah di dalam Sulalatus Salatin tentang penubuhan sebuah negeri yang bernama Samudra ini. So saya nak rangkumkan dan jadikan sebuah cerita yang bersifat naratif yang akan saya ceritakan kepada tuan-tuan. Baik. So kisahnya bermula bagaimana? Kisahnya bermula, Ustaz, lipat kaki Ustaz. Kisahnya bermula bila mana ada dua orang raja di sebuah negara yang disebut sebagai negara yang bernama Samarlangga. Dua beradik, satu orang bernama Raja Ahmad, satu orang bernama Raja Muhammad. Versi ini adalah versi hikayat Raja-Raja Pasai. So, seorang nama Raja Ahmad, seorang nama Raja Muhammad, dua beradik. Yang mana mereka ini mendiami sebuah negeri yang bernama Samarlangga. Dan negeri itu tak ada rakyat yang ramai. Boleh dikatakan dua orang saja duduk di situ. Saya teringat satu telemovie dalam cerita Astro Citra, Satu Kampung Dua Orang, lakonan Sabri Yunus dan juga Iman Manan. Menarik cerita tu, sangat best. Mencetuskan pemikiran, menarik. Tak apa, kita kembali kepada cerita ini. So, Raja Ahmad dan Raja Muhammad. Satu ketika, Raja Muhammad sedang dia menebas di hutan. Beliau terdengar satu suara bayi yang menangis. Maka dia pergi cari dekat-dekat, dia jumpa satu buluh betung yang mana ada bayi duduk dalam buluh betung tersebut. Mungkin daripada sejarah inilah datangnya kisah Puteri Buluh Betung, Allah Ta'ala alam. Tapi dia menjumpai ada bayi duduk dalam buluh betung tersebut. Bila dia cek bayi itu perempuan, maka dia ambil pulang ke rumah menjadikan anak itu sebagai anak angkat dia. Abang dia pula, Raja Ahmad, ditakdirkan bertemu juga dengan bayi. Dengar bunyi tangisan bayi di celahan kawasan Gajah. Maka bila dia pergi selamatkan, dia ambil anak tu keluar dan ternyata anak itu adalah bayi lelaki. So anak yang bayi lelaki itu disebut sebagai Sang Merah Gajah, dan anak yang perempuan, anak Raja Muhammad itu digelar dengan nama Puteri Buluh Betung. Itu secara awalnya. So anak Raja Ahmad, anak angkat dia nama Merah Gajah. Anak angkat Raja Muhammad, perempuan pula, nama dia Puteri Buluh Betung. So bila mana kedua-dua anak kecil ini membesar sama-sama, kemudian meningkat dewasa, maka bila dah tak ada orang dekat situ, maka dikahwinkan Merah Gajah ini dengan Puteri Buluh Betung. Dikahwinkan. Tak apalah, mereka pun hidup harmoni dan sebagainya. Cuma ada masalah satu ketika. Bukan satu ketika, benda ni lama dah, tapi satu ketika tu Merah Gajah ini dia rasa pelik sebab rambut isteri dia, Puteri Buluh Betung ni, dalam banyak-banyak rambut dia, ada satu helai rambut dia itu yang emas, warna emas. Satu helai rambut Puteri Buluh Betung itu warna emas. Bukan putih uban tu, dia warna emas. So lelaki ni, Merah Gajah ni rasa macam tertarik tau. Ada apa? Kenapa rambut bini aku ni emas kan? Kemudian lama kelamaan dia ada satu curiosity, dia nak kaji pasal apa rambut bini dia ni emas satu helai je.
Kalau kau ambil jual pun lah ni emas tengah naik harga ni. Kan duduk fikir. Alah, rambut makin panjang pula, emas makin berat, makin panjang lah kan. Maka dia jumpa dengan Pak Mentua dia, Raja Muhammad. Tanya, Pak, pasal apa bini cik puteri buluh betung ni rambut dah ada selai warna emas? Maka kata Raja Muhammad, tak payah kacau lah. Tu bahagian dia. Tapi curiosity satu orang lelaki ni, putera Merah Gajah ni, dia rasa tak puas hati. Satu malam bila wife dia tidur, dia cabut. Dia cabut. Ni bukan sejarah pertama orang makan harta bini. So dia cabut rambut emas tu. Mungkin dia nak ambil jual, tak tahu nak pergi pajak kedai, tak tahulah, tapi dia cabut rambut emas tu. Bila dia cabut, keluar susu daripada tempat yang dia cabut itu meleleh, kemudian puteri buluh betung mati. Bila dicabut rambut tersebut. Bila Raja Muhammad tahu kisah ini, peristiwa ini, maka dia sangat marah kepada menantu dia. Dia pun mendapatkan menantu dia Merah Gajah ini dan dia bunuh menantu dia ni. Okey. Dan bila Raja Ahmad dapat tahu yang adik dia pergi bunuh anak angkat dia yang lelaki ni, maka mereka berdua pula berperang. Cerita dia berlaku macam tu. Jadi macam mana terbit cerita Sang Merah Silu ni? Okey, Sang Merah Silu ini dia ialah anak kepada pasangan puteri buluh betung dengan merah gajah tadi tu. Kan dia kahwin orang tu kan, yang mak dia tu ada uban tu. Depa cerita dia ni, depa dua laki bini ni ada anak. Okey, satu orang nama Merah Silu, satu orang nama Merah Jaga. Ataupun dalam hikayat Raja Pasai dia kata Hasun, Merah Hasun. Tapi tak apalah, kita ambil Merah Jaga. So satu Sang Merah Silu, satu Sang Merah Jaga. Saya akan rujuk sebagai Jaga lepas ni sebab saya merujuk kepada penulisan yang dibuat oleh Yayasan Karyawan berdasarkan transliterasi oleh pakar-pakar Akademi Pengajian Bahasa. So kita pakai Sang Merah Jaga dan Sang Merah Silu. Kedua-dua beradik ini adalah merupakan anak kepada puteri buluh betung dan bapak ni pun Merah Gajah. Kedua-dua mak bapak dia dah mati dah. Dan Tok Wan dan Tok Wan ni pun bergaduh. So dua beradik ini ambil keputusan untuk bawa diri. So tak mau terlibat dengan pergaduhan tersebut. Itu cerita dia. So itu versi yang saya bawa. First part ini adalah versi daripada hikayat Raja-Raja Pasai. So bila kita masuk kepada Sulalatul Salatin, dia ada sambungan cerita itu. Baik. So kita nak pergi kepada Sulalatul Salatin. Sang Merah Silu dengan Sang Merah Jaga, abang dia ni, hidup dekat satu kawasan. sebuah kawasan yang tak disebut nama lagi. Yang mana Sang Merah Silu ni, yang merupakan adik ni, kan dia ada abang Sang Merah Jaga, dia adik Sang Merah Silu, telah berpakat di peringkat awal, mereka dua orang tak mau bergaduh, tak mau terlibat dengan pergaduhan adik-beradik. So mereka dua orang bawa diri ke tempat lain. Okay? Jadi bila di tempat yang baru, Sang Merah Silu ni dia rajin. Dia macam Ali Baba. Ali Baba tak rajin. Sorry lah, dia rajin. So dia suka pitahan luka ikan. Dan setiap kali dia tahan, dia cuma dapat gelang-gelang. Kalau kita rujuk dalam kitab asli, dia sebut dia dapat gelang-gelang. Saya fikirkan gelang-gelang tu adalah gelang. Tapi bila saya merujuk kepada Kamus Dewan, gelang-gelang itu bermaksud anything yang berbentuk gelang. Anything, maksud binatang yang macam cacing, macam tu, tetapi berbentuk gelang-gelang tu. Itu disebut sebagai gelang-gelang. So kita katakanlah cacing. So setiap kali dia pergi buka dia punya jala dia, instead of ikan, dia dapat cacing. Macam tu. Tetapi cacing dia tu bila dia ada hari-hari tak dapat ikan, so tak ada cara lain, dia terpaksa lah rebus cacing dia itu nak makan. Bila dia rebus, cacing dia itu yang kita berbentuk gelang-gelang itu bertukar menjadi emas. Dan buih-buih rebusan itu menjadi perak. So lama kelamaan, hari-hari, maka jadi kaya lah Sang Merah Silu ini. Rezeki dia. Maknanya cacing yang dia rebus itu, gelang-gelang yang dia rebus itu menjadi gelang emas sungguh. Dan buih-buih itu menjadi perak. Dan bila abang dia Sang Merah Jaga tahu adik dia kaya dan dapat rezeki yang mudah macam tu, maka dia jadi iri. Mulalah berlaku pemusuhan antara kedua beradik ini. Nampak? Peringkat awalnya janji tak mau bergaduh, tapi akhirnya mereka pun bergaduh. Tapi adik dia ni, Sang Merah Silu ni, dia orang yang baik, adik yang baik, dia tak mau bergaduh. So dia lari meninggalkan kampung dia.
Merujuk dalam sejarah sekarang menyebutkan tempat yang sama yang ditinggali oleh Mangsa Merah Silu itu, tempat yang dia dapat gelang-gelang itu, sampai sekarang disebut dengan nama tempat itu Padang Gelang-Gelang. Masih ada sampai sekarang. Maka Sang Merah Silu bawa diri dia lari ke satu kawasan yang lain disebut sebagai Jeran, satu kampung, satu daerah yang bernama Jeran. Bila tiba di Jeran, Sang Merah Silu ni dia kaya, mah-mah yang dia ada sebelum tu. Maka dengan kekayaan dia itu, dia banyak bantu orang kampung, di sudut keuangan, di sudut kekayaan dia itu. Maka orang kampung jadi sayang dekat dia dan dia membina banyak pengaruh dan dia ada banyak pengikut. So Sang Merah Silu secara tak langsung dalam waktu yang terdekat saja dia dapat jadi orang kaya-kaya, orang besar-besar, orang yang ada pengaruh yang banyak. So satu ketika Sang Merah Silu ni dia pergi berburu, bawa anjing dia. Anjing dia naik atas satu kawasan bukit yang sangat tinggi, ada sebut sebagai batu yang sangat tinggi dan besar. So dia naik, dia ikut naik. Bila sampai di atas tu, dia nampak satu ekor semut yang sangat besar. Semut itu sebesar anjing dia. Macam cerita Ant-Man tu, yang Pak Lah tu, yang semut besar. Kan? Maka ini jangan kata saya claim lah. tak claim ni, saya bagi contoh nak gambarkan besar semut tu macam mana. So dia kagum dengan kebesaran semut yang dia jumpa tu. Maka dia tanya penduduk setempat, kawasan ini siapa owner dia, siapa tuan tanah. Maka dia berkata belum dipunggak lagi, tak ada tuan tanah lagi. Maka dia fikir dia nak buka negeri di situ. Maka dia namakan negeri itu dengan nama Samudra. Sebenar maksud Samudra itu ialah semut besar, Samudra. So kerajaan Samudra. Polemik tercetus bila part yang start menarik cerita ni bila, kalau kita merujuk dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan juga Sulalatul Salatin, kedua-duanya menyebutkan cerita yang sama. Namun cerita ini perlu kita perhalusi, perlu kita selidiki, kita tak boleh terima melulu. Kerana apa saya katakan macam tu? Kerana part yang saya nak masuk ini, sambungan ini adalah dia telah mengaitkan kisah ini dengan baginda Nabi SAW. Cerita dia adalah disebutkan kisah bahawasanya Nabi SAW pernah berwasiatkan kepada para sahabat bahawasanya kelak menjelang akhir zaman akan timbul sebuah negeri di bawah angin yang mana negeri itu bernama Samudra. Kalau kamu dengar tentang kewujudan negeri yang bernama Samudra itu, kata Nabi, pergilah negeri itu, singgah dulu di satu tempat di benua Keling di India, di Makbari, ambil satu orang fakir miskin kat situ. Okay. Nabi tak sebut siapa. Kemudian fakir itu akan bawa kamu ke negeri Samudra itu. Di sanalah akan hidupnya banyak para wali Allah di akhir zaman. Jumpa satu orang lelaki yang sedang menunggu kamu di pantai. Jadikan lelaki itu, masukkan dia kepada Islam, test dia bacaan Quran dan jadikan dia raja. Kerana nanti anak cucu dia akan mengembangkan keturunan dan zuriat, akan menjadi raja-raja di negeri tersebut, yang mana negeri itu merupakan macam benteng akhir zaman. Baik, itu versi yang naratif daripada kitab. Namun sebagai pengkaji kita semua sekali lah, bila benda-benda yang bersangkutan dengan Nabi, hadis bermaksud ma'udhifu ala Nabi, benda yang disandarkan kepada Nabi, sama ada di sudut fi'liyah ataupun qawliyah ataupun taqririyah, sama ada perbuatan ataupun ucapan ataupun ikrar, udhif ala Nabi, yang disanak dengan Nabi. Kita kata Nabi buat, kita kata Nabi sebut, kita kata Nabi mengaku. Itu perlu kepada hujah. Di situ bermulanya kes permasalahan ini. Saya secara naturalnya, saya tak mau kata cerita ini palsu tu. Dan secara naturalnya saya tak mau kata benda ni hadis betul, Nabi memang kata. Saya lebih pilih untuk buka ruang kepada tuan-tuan dan saya sendiri. Jom kita cuba teroka tengok kod-kod ada ke tak ada hadis ni. Tapi sepanjang pengajian saya ni, saya tak jumpa lagi lah hadis berkaitan dengan benda yang macam ni. Hadis yang begini disebut sebagai hadis mustaqbal, hadis yang bersifat akhir zaman, benda akan datang. Bila saya duduk selidik tengok, saya tak jumpa lagi. Tapi seperti biasa, saya tak berani nak kata palsu ni. Saya tak mau, saya takut saya silap. Kod-kod ada sungguh. Kita cari lagi. Sebab benda ini berkaitan dengan Nabi, kita tak boleh main-main. Sejauh mana kita sayang kepada bangsa kita, sejarah kita, hikayat kita, sayang kita kepada Nabi lebih besar. So kita tak boleh bermudah-mudahan claim ini daripada Nabi.
nak capai hadis status sahih itu, hadis sahih bermaksud ma ittasala sanadihi binaqlin al-adli ad-dabin an mislihi ila muntahahu min ghairi suzuz wala illah. Yang bersangkutan sanad itu, okey, yang dibawa cerita itu oleh para perawi yang sahih, yang tanpa ada syaz, tanpa ada illah. Itu nak dapat cerita tu. Maksudnya cerita yang Nabi habaq ni mai daripada siapa? Mai daripada siapa? Mai daripada siapa? Mai daripada siapa? Pi ke siapa? Pi ke siapa? Pi ke siapa? Pi ke siapa? Sampailah masuk dalam kitab Suratul Salatin. Tak ada benda tu. Sanad tak ada. So sukar untuk kita nak mengakuinya. Meskipun dia banyak, meskipun dia terdapat dalam Raja-Raja Pasai, dia terdapat dalam Suratul Salatin, dan cetakan-cetakan terbaru tentang kajian Suratul Salatin dan Raja-Raja Pasai juga menyebutkan cerita yang sama. Tapi bila kita sebagai seorang umat Rasulullah, kita nak jaga Nabi lebih daripada kita nak jaga sejarah kita ni. Kalau saya berpendapat demikian. Namun saya optimis seperti biasa. Mungkin ada asasnya. Kalaupun bukan daripada Nabi, mungkin daripada para sahabat. Sebab kalau kita buka dalam buku sejarah dunia Islam karangan Buya Hamka pernah menyebutkan tentang kedatangan seorang sahabat Nabi ke benua Melayu. Bahkan kata Buya Hamka, ciri-ciri seorang sahabat raja besar Arab yang datang ke tanah Melayu itu tak tumpah, saling tak tumpah dengan sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. So itu kita tak boleh kata Buya Hamka claim, sebab kita tahu Buya Hamka seorang yang sangat disiplin dalam menyampaikan cerita. Bermaksud ruang itu ada untuk kita berfikir dan kita mencari, kita integrasi. Mungkin bukan Nabi, mungkin sahabat, mungkin ada ulama besar, tak tahu. Okey. So kita cari. Kita tak mau cerita ni sampai kat kita seronok je jual nama Nabi padahal benda tu palsu. Dan kita tak mau cerita ni sampai kat kita terus tolak, kita rendahkan, kita remehkan, kita kata palsu, kita kata paling polar, padahal rupanya memang ada asas. Jadi lebih baik adalah untuk kita duduk di jalan tengah, kita cuba fikirkan bersama. Tapi dalam siri ini saya cuma nak cerita secara naratif. Begitu yang disampaikan, begitulah. Nabi pesan macam tu. Mungkin Nabi, mungkin bukan Nabi. Okey. Kita cari. InsyaAllah kita cari. Saya pun dah cari dah, tapi saya jujur saya tak jumpa lagi. Tak apa, kita akan terus cari. Maka tuan-tuan, bila disebutkan begitu, maka turun-temurun daripada sahabat sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in ini duk tunggulah sebuah negeri di bawah angin Nusantara yang akan terbit di akhir zaman nanti yang bernama Samudra. Kalau dengar tentang negeri itu, cepat-cepat pergi ke India, ambil satu orang fakir duk tunggu, bawa dia akan bawa kamu ke negeri Samudra. So, dia pun duk tunggu. Sampai satu zaman Syekh Ismail yang menjadi syarif di Mekah, terdengarlah akan negeri Samudra ini yang dibuka oleh Sang Merah Silu tu. Maka dia kata, telah sampai seruan amanat Nabi dulu, iaitu amanah Nabi kepada kita orang Arab ini untuk bawa kelengkapan diraja ini, bawa Al-Quran, bawa syariat, pergi ke negeri Samudra itu. Kerana negeri itu nanti benteng akhir zaman. Banyak awliya akan hidup di sana. Kita lah Melayu lah. Maka Syekh Ismail berdengar tentang negeri yang bernama Samudra. Kemungkinan besar kalau kita nak kaji di sudut geopolitik dan geografi zaman itu adalah kerana bangsa Melayu merupakan bangsa pelayar. Mungkin kisah tentang Samudra ini telah sampai ke Mekah. Mungkin orang Melayu dah Islam, dah ada sebahagian di antaranya. So mereka dah pergi ke Mekah melaksanakan haji. Maka bila mereka berbincang-bincang, dengar tentang sebuah negeri yang bernama Samudra. Itu biasa. Di dalam Rihlatus Sirafi juga diceritakan kisah yang demikian lebih kurang. Iaitu para sahabat, para tabi'in dekat benua Arab dengar lorat-lorat orang Melayu bersembang di sana. Itu memang terdapat dalam catatan. Okey, Sulaiman At-Tijari kan. Sulaiman At-Tajir antara penulisnya. Baik, tak apa. So Syekh Ismail bawa kelengkapan diraja, Allah Taala alam kelengkapan yang bagaimana, bawa Quran dan bawa rombongan dia, berlayarlah kapal, mereka pergi ke India, ke sebuah tempat yang bernama Makbari. Sampai di India, satu orang raja di Makbari itu, nama dia Sultan Muhammad. Dia seolah-olah macam ada insting. Saya baca dalam catatan yang lain mengatakan dia ini ada keturunan dengan para sahabat juga. Allah Ta'ala alam. Dia macam ada insting yang kapal inilah yang akan bawa aku. So dia turun daripada tahta dia. Dia lantik anak dia naik jadi sultan. Maka dia menyamak diri dia jadi orang miskin. So dia beratur dekat pantai tu. So bila Syekh Ismail sampai, dia tengok mana ada orang miskin kat pantai ni, di pantai di India ni. Nampaklah Sultan Muhammad. Dan dia pun tak tahu dia sultan. Nampak dia pakaian dia macam orang miskin.
Maka Sultan Muhammad yang menyamak jadi faqir ni minta kerja nak ikut sekali, maka Syekh Ismail berkata dalam hati dia, mungkin inilah orang yang Nabi sebutkan itu. Maka Sultan Muhammad ataupun faqir ini pun naik kapal. So dialah yang menunjukkan jalan. Sampailah mereka ke samudra. Kalau kita buka dalam hikayat Raja-Raja Pasai, cerita lebih detail. Sebelum sampai ke samudra, mereka sampai ke 2-3 tempat yang lain. Negeri-negeri yang lain saya tak ingat nama, tapi ada 2-3 tempat. Mereka test satu-satu orang penghulu di situ, memang dia tak erti baca Quran. Dia Islamkan penghulu-penghulu itu, tapi bila test Quran tak erti baca, so bukan lelaki ini dimasukkan. Akhirnya mereka sampai ke samudra. Sampai ke samudra, memang masa tu Sang Merah Silu sedang tunggu di pantai, sedang termenung. Kenapa dia sedang termenung di pantai? Kerana malam sebelumnya dikatakan dalam kitab Suratul Salatin dan Hikayat Raja-Raja Pasai, Sang Merah Silu bermimpi Rasulullah. Rasulullah ajarkan kepada beliau syahadah dan diludahkan ke dalam mulut dia. Sekali lagi saya bagi disclaimer, kita tak boleh bermudah-mudahan jual nama Nabi, tak boleh. Melainkan kena ada hujah, kena ada sanad. Okay? Tapi ini cerita naratif, saya cuma bawakan. Okay. So Nabi ludah dalam mulut dia. Kemudian dia boleh baca Quran. Dan dia dikhitankan, dia sunat masuk jawi, kemaluan dia. So bila pagi tu dia termenung jalan ke tepi pantai macam masih terkejut tau. Dan Nabi pesan dalam mimpi tu akan datang orang turun daripada kapal ikut dia. So sebab tu dia tunggu di tepi pantai. Sang Merah Silu ni. So turunlah rombongan Syekh Ismail, nampak satu orang lelaki tunggu di tepi pantai, maka orang tu diperdekati orang tu iaitu Sang Merah Silu, salam dia, suruh dia ucap ajak dia syahadah dan dia ikut syahadah masuk Islam. Kemudian test dia baca Al-Quran, dia dengan senang dia dapat ikut sebab dia dah biasa, Nabi dah ludah dalam mulut dia. Maka kata Syekh Ismail, inilah orangnya. Maka Syekh Ismail pun memberikan kepada dia Quran, mengangkat dia sebagai raja, memberikan segala alat-alat kebesaran diraja kepada dia. Dan Syekh Ismail kata telah tertunai amanah Rasulullah, maka aku ingin pulang ke Mekah. Syekh Ismail. Namun faqir ataupun Sultan Muhammad buat keputusan untuk terus tinggal dekat samudra untuk berdakwah kepada orang ramai di samudra dan di negeri-negeri di bawah angin. Itu keputusan yang dibuat oleh Sultan Muhammad. Dan Syekh Ismail pun tak menghalangnya. Syekh Ismail pulang ke Mekah. Dan Syekh Ismail meninggalkan kepada Sang Merah Silu dua orang ulama. Okay? Dua orang ulama kepada Sang Merah Silu. Sang Merah Silu bila mana dah diislamkan, dia telah ditukarkan nama dia. Sang Merah Silu ditukarkan nama dia kepada Al-Sultan Malikus Saleh. Al-Sultan Malikus Saleh. Sultan Malik. Mana Sultan tu Malik samalah raja. Malikus Saleh. Itu gelaran dia sesudah Islam. So dia memerintah negeri Samudra, Darussalam, Samudra negeri Islam. Rumah orang Islam. So ada dua ulama yang ditugaskan untuk membimbing dia. Okey, cerita ni dia akan jadi panjang. Ini dah sampai 30 minit dah. Saya tak berniat nak sambung sampai habis. Tapi saya sebutkan dulu nama dua ulama itu. Satu nama Ali Riyauddin, satu nama Syiayuddin. Ali Riyauddin dengan Syiayuddin, dua orang tokoh ulama inilah yang bertugas menjadi penasihat ajaran Islam kepada Malikus Saleh. Sedangkan Al-Faqir Sultan Muhammad telah mengembara ke negeri-negeri Melayu untuk menyampaikan dan menyebarkan Islam. Kisah akan saya sambung esok ataupun siri selepas ini, next episode, mungkin esok, mungkin lusa. Apa yang berlaku sesudahnya? Okay, apa yang berlaku selepas ini? Bagaimana dengan Sultan Malikus Saleh ini? Apa peranan dua ulama ini? Adakah dia berkahwin? Kalau dia berkahwin dengan siapa? Apa peristiwa perkahwinan dia? Dia dapat anak? Anak dia apa jadi? Itu semua akan kita ceritakan dalam next episode, sambungan kisah kerajaan ataupun hikayat Raja-Raja Pasai. Belum masuk Pasai, kita masih lagi dalam perbincangan tentang samudra. Next episode kita akan sambung dengan perbahasan penceritaan yang lebih menarik, sambungan kepada kisah ini, apa jadi dekat Sultan Malikus Saleh dan apa kaitan dua ulama ini, apa peranan mereka berdua. Sambungan nanti, teruskan bersama channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.